Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Kini kita semua semakin hampir kepada Hari Raya Aidilfitri. Satu hari istimewa untuk merayakan kembalinya fitrah diri kita setelah ianya hilang dan ditemukan kembali. Namun tidak ramai di antara kita membicarakan dengan kesungguhan tentang makna tuntutan rohani dari sudut agama. Makna Aidilfitri yang sebenar ditenggelami oleh letupan meriam dan mercun raya, riuh rendah di bazar mega raya dan seruan alamak raya di radio dan media sosial. Adakah Aidilfitri ini untuk kita merayakan perginya Ramadan dan kelaparan berpuasa? Adakah kita merayakan kembalinya syaitan yang telah dibelenggu atau merayakan kejayaan berpuasa penuh sebulan? Ingatlah bahawa puasa yang kita lalui selama sebulan itu bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi ia adalah ibadah yang berintikan latihan menahan diri dari godaan syaitan dan nafsu yang sentiasa mengekori kita. Diterimanya amalan puasa kita tergantung pada apakah kita menjalankannya dengan iman dan ihtisab kepada Allah serta penuh dengan introspeksi atau tidak. Perlu ditegaskan bahawa perayaan Aidilfitri sejati merupakan satu kemenangan secara batiniah atau ruhaniyah kepada umat Islam. Justru itu, ia harus direfleksi di dalam peningkatan kualiti perilaku beragama, keimanan yang bertambah kuat dan ketakwaan yang semakin menebal. Renungkan syair Arab yang berbunyi, "Bukanlah Hari Raya Aidilfitri bagi orang yang berpakaian dan perabot rumahnya serba baru. Namun Hari Raya Aidilfitri adalah bagi orang yang beriman dan ketaatannya bertambah." Berhari raya juga bererti kembali kepada jati diri manusia, iaitu kembali kepada kejadian fitrah. Di alam azali lagi, iaitu sebelum wujud sebagai manusia, kita telah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji untuk mentaati perintahnya. Fitrah juga berkait dengan Hanif, iaitu satu sifat dalam diri manusia yang cenderung memihak kepada kebaikan dan kebenaran. Sewajarnya juga, kesucian lahir dan batin ini menjadi motivasi untuk membentuk kesedaran membantu golongan yang miskin atau tertindas. Dan dengan kesedaran yang demikian akan membawa manusia menjadi insan yang bertakwa. Apakah nilai-nilai yang dapat dipetik daripada peristiwa Aidilfitri ini? Unsur pertama adalah mewujudkan hubungan antara Al-Khaliq sebagai pencipta dengan makhluk sebagai objek. Unsur kedua pula adalah berlegar sekitar hubungan hablum minan nas atau kasih sayang sesama makhluk. Unsur kedua terlaksana pada saat menjelang Hari Raya Aidilfitri, iaitu dengan menunjukkan simpati kepada kaum yang lemah dengan membayar zakat fitrah untuk fakir miskin. Dalam pada itu, umat Islam dituntut mengeratkan hubungan sesama manusia dengan bermaaf-maafan antara satu sama lain. Gabungan kedua-dua unsur yang terbit daripada hikmah Aidilfitri itulah yang memberikan jaminan menghindarkan umat manusia daripada kehinaan, kehancuran dan perpecahan. Dalam konteks umat Islam di Malaysia, seharusnya sambutan Aidilfitri ini dilihat sebagai satu semangat untuk memperkembangkan lagi syiar Islam supaya lebih berkesan. Oleh yang demikian, masyarakat Islam di negara ini seharusnya tidak terkeliru dan seolah-olah menganggap hari raya sebagai satu hari untuk bersuka-suka sahaja, seperti yang diiklankan oleh saluran televisyen dan media sosial. Dalam pada itu, sambutan Aidilfitri tidak disambut secara lahiriah sahaja, sebaliknya dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Amalan berhutang dan membuat persediaan berlebih-lebihan sudah menjadi amalan tradisi sesetengah masyarakat Islam di negara kita. Mereka sanggup bergadai dan berhutang asalkan persiapan hari raya dapat dilengkapkan selengkap-lengkapnya. Terdapat segelintir orang yang tidak berpuasa tetapi merupakan orang pertama yang paling gairah
membuat persiapan untuk menyambut hari raya. Dan kita menyaksikan setiap kali menyambut hari raya, segelintir umat Islam sanggup berhabis duit untuk membeli mercun, sedangkan amalan membazir ini tidak berasal dari agama dan budaya kita sebagai orang Islam. Seharusnya Hari Raya Aidilfitri ini menjadi medan untuk kita umat Islam menilai segala usaha dan perjuangan yang telah kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu. Kita harus segera merenung dan bertafakur, apakah umur yang kita telah lalui diredai oleh Allah. Kita perlu melakukan introspeksi. Apakah neraca kehidupan kita lebih berat kepada amalan baik ataupun amalan kejahatan? Dengan kesedaran yang sedemikian, apa yang diharapkan adalah setiap orang akan berusaha memperbaiki diri dan posisi dalam kehidupan supaya tidak menjadi orang-orang yang rugi. Inilah sebenarnya yang dikehendaki dalam semangat Aidilfitri atau Hari Raya Fitrah. Selama sebulan, Tuhan menyaksikan kita bangun di waktu malam dan mendengar istighfar kita. Alangkah malangnya apabila menjelangnya Syawal, Tuhan melihat kita tidur lena, bahkan melewati waktu subuh, seperti bangkai tidak bernyawa. Selama sebulan bibir kita bergetar dengan doa, zikir dan kalimat suci Al-Quran. Celakalah kita bila kita menggunakan bibir yang sama untuk mengumpat, memfitnah dan mencaci maki kaum mukmin di pagi Aidilfitri. Adakah kita bersama golongan seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'la yang bermaksud, sesungguhnya berjayalah orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya dengan taat dan amal yang soleh, dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya, serta mengerjakan sembahyang dengan khusyuk. Atau mungkin kita termasuk sebagai manusia seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian, bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Akhir sekali, kemunculan Aidilfitri ini mengakhiri satu perjalanan kerohanian yang memerlukan kesabaran dan limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sinilah bermulanya perjalanan baru yang menggabungkan roh dan jasad yang perlu dikekalkan sebagai persiapan untuk melaksanakan perjalanan mengerjakan haji. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197 yang bermaksud, masa untuk mengerjakan ibadat haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Justru itulah makna Aid dalam Aidilfitri perlu dihayati dengan makna sebenar. Begitu juga apakah benar makam takwa telah dicapai, dirasai dan akan terus dihayati. Apakah kita benar fakir ilallah, tiada kuasa, tiada ego, tiada ilmu untuk kita menjawab di hadapan Allah Rabbul Jalil nanti? Apakah benar kita sungguh-sungguh kembali ke fitrah insaniyah seperti tiflul ma'ani, seperti bayi yang serahkan diri sepenuhnya kepada ibu, seperti kertas putih yang sudah terhapus titik-titik noda dosa? Inilah kegembiraan yang patut dirayakan. Nafsu iblis terus dibelenggu, rasa berdepan dengan Allah tetap dirasai pada setiap waktu. Taqabbalallahu minna wa minkum.